Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Nurus Salam, pegawai-pegawai masjid yang dihormati, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu ayat yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita baca, untuk kita hafaz, untuk kita amal, untuk kita faham, supaya kita ni selamat daripada Dajjal dan fitnah Dajjal di akhir zaman. Maka orang bertanya, bila saya baca Ustaz surah Al-Kahfi 110, tak nampak pun ayat Dajjal dalam dia Ustaz. Tak ada pula kisah Dajjal ke kisah apa pun, tak ada pun. Macam mana yang kata bila amalkan surah ni boleh selamat daripada fitnah Dajjal? Dajjal tak boleh nak rosakkan kita. Sebab tu tuan-tuan, khususnya adik-adik kita, anak-anak kita yang ramai pada malam ni, alhamdulillah, di mana yang kita nak tengok bila Nabi sebut ayat 1 sampai ayat 10, ayat 1 sampai ayat 10, tak payahlah tuan-tuan duk cari pula mana kedajiannya, tak payah cari lah. Daripada ayat 1 dah kita tahu dah, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Alhamdulillah, maha suci Tuhan yang menurunkan, alhamdulillahillazi anzala alaikal kitab. Allah bila disebut Al-Quran, dia akan sebut perkataan anzalna, dia akan sebut perkataan nazala, yanzilu, anzalna, nunazzil dan sebagainya, merujuk kepada perkataan Al-Quran, merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala akan menggunakan perkataan nazala, diturunkan, kami turunkan, anzalna, diturunkan. Tetapi kalau merujuk kepada Bani Israel, merujuk kepada ayat-ayat diberikan kitab kepada Bani Israel, Allah Ta'ala tak menggunakan perkataan anzalna, nazala dan sebagainya. Diberikan perkataan kami berikan. Alam ya'tikum, kami berikan kepada mereka. Bukankah kami berikan kepada kamu? Allah gunakan perkataan beri. Beza tu tuan-tuan. Untuk Al-Quran, untuk Nabi Muhammad, Allah gunakan perkataan nazalah. Untuk orang yang menolak Al-Quran, yang menolak kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, seperti Bani Israel, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, Allah menggunakan perkataan bukankah kami berikan kepada kamu, bukankah telah diberikan kepada kamu. Subhanallah tuan-tuan. Ini kaedah-kaedah penurunan ayat di dalam Al-Quran. Perkataan ini untuk yang ini, perkataan ini untuk orang jenis ni. Sebab tu adik-adik depan saya ni nanti belajar tentang Al-Quran, tentang belajar tentang ayat-ayat Al-Quran. Hebatnya tuan-tuan, cantiknya Al-Quran. Perkataan yang baik-baik digambarkan pada yang baik-baik dan hebat. Perkataan nazala, turun, Allah gunakan untuk hujan. Wa anzalna minas samaa'i maa'a, kami turunkan daripada langit hujan. Kami turunkan daripada langit hujan. Wa anzalas, dan diturunkan kepada mereka itu alaihim sakinah, diturunkan kepada mereka itu ketenangan. Diturunkan kepada mereka berdua ketenangan, sakinah. Allah gunakan perkataan turun. Begitu juga dengan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar.
Digunakan perkataan turun untuk benda-benda yang besar, yang hebat, yang bermanfaat. Jadi kalau adik-adik belajar bahawa hujan tu merosakkan, hujan itu boleh membahayakan, kena kaji balik. Sebab Allah Ta'ala sebut berkali-kali di dalam Al-Quran, hujan diturunkan sebagai ubat, hujan diturunkan sebagai penguat, hujan diturunkan untuk menghalau kamu daripada syaitan, hujan diturunkan kepada kamu untuk mengukuhkan kedudukan kamu. Sebab hari ini dah ada satu golongan yang mengatakan bahawa hujan tu tak elok. Hujan ni penuh dengan asid. Hujan ni tak elok. Jangan simpan air hujan. Jangan mandi air hujan. Jangan terkena hujan. Nanti demam dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, hujan itu merupakan ubat. Hujan itu merupakan ubat, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, daripada surah Al-Kahfi, daripada ayat pertama, Allah Ta'ala dah sebut dah, Alhamdulillah, Maha suci Tuhan, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Baik, sampailah pada ayat yang ke-10, Allah bertanya kepada kita, Am hasibta, apakah kamu berkira, apakah engkau berkira-kira bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Raqim itu satu kisah yang hebat sangat? Tuan-tuan, Ashabul Kahfi ialah anak-anak muda yang menyelamatkan iman mereka daripada dirosakkan oleh raja yang zalim pada masa itu. Raja memerintahkan seluruh rakyat dia menyembah Tuhan mereka. Konon-kononnya lah, diambilnya Tuhan mereka, matahari ke apa kan, dikatakan Tuhan. Siapa yang tak nak sembah matahari akan dibunuh dan sebagainya. Demi nak menyelamatkan iman, maka mereka ini bersembunyi di dalam gua yang disebut sebagai Al-Kahfi. Apa makna Al-Kahfi? Gua yang besar. Ni kalau masjid ni kita panggil gua, dia Al-Kahfi. Kalau gua tu kecil, nama dia ialah Thur. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad dia pergi hijrah ke Madinah, Nabi bersembunyi di gua Thur tu kecil, boleh muat Abu Bakar As-Siddiq, boleh muat Nabi Muhammad, dua orang je. Kecil je, lubang kecil je, dia dipanggil sebagai Thur. Kalau gua yang besar, dia tak panggil Thur, dia panggil sebagai Kahfi. Boleh faham dik? Nah, alhamdulillah tuan-tuan. Yang kecil gua apa? Luqman? Nama apa? Ha? Abdul Ba. Kecil nama apa guanya? Gua Thur. Yang besar Al-Kahfi surah. Okey, yang besar nama dia Kahfi. Kalau orang gua, nama dia apa? Ashabul Kahfi. Nama dia yang bersalah. Apa ke benda lah kau punya ni? Lagu rock elok-elok jadi lembek. Sewa harga betul ni, lembek-lembek ni apa? Salah aku juga kerana jatuh cinta. Lembek betul ya tuan-tuan lagu tu. Lagu elok-elok rock jadi rap tu. Allah entah ni. Adik-adik nanti mana nak tahu nak buat album. Maka bila nak buat album, dia akan buat sidang akhbar. Wartawan akan tanya pada kita, bilakah Taufik merakamkan album? Saya mula merakamkan album ni pada bulan Julai yang lepas dan siap pada bulan September. Merakamkan album. Rakam itu ambil pada bahasa Arab, raqim, raqama, raqam. Oh, baru aku tahu. Baik malam ni aku datang. Rupanya rakam tu bahasa Arab, nama dia raqim. Nasib baik mari, tidak aku tak tahu langsung. Nampak tak ni? Hak duduk atas bumbung, atas siling, atas lantak apa nama dinding ni. Okey. Yang ni dia bukan rakam. Yang ni tempek. Tetapi ada yang dirakam di dinding. Dia ambil pahat, dia ambil paku,
dia tulis di dinding, dia tulis di dinding, tu nama dia Raqim, nama dia. Adik-adik tengok dalam piramid Firaun, dalam kubur makam piramid tu, kan gambar dia macam-macam, duk lagu tu, duk lagu ni, duk lagu tu. Itu nama dia apa? Itu nama dia Raqim. Oh, dia pahatkan di situ, memahatkan, merakamkan kejadian itu di dinding gua. Nama dia apa? Raqim. Kalau kita pergi ke gua Ashabul Kahfi di Jordan, saya tanya adik kita, kawan kita tadi, anak kita tadi, dia hafiz 30 juzuk mak tafiz apa nama tadi, Sungai Jernih, air jernih nama kan. Saya tanya dia, lepas ni nak sambung di mana? Jordan. Dia kata dia nak sambung di Jordan. Di Jordan ada gua Al-Kahfi ni. Setakat ni ada 2-3 tempat yang mengaku di negara dia ada gua Ashabul Kahfi. Pertama, Jordan. Jordan kata Ashabul Kahfi ada kat negara kami. Yang kedua, yang mendakwa bahawa negara dia pun ada gua Al-Kahfi, Turki. Ni barunya negara. Dulu Turki, sekarang ejaan dia Turki nama dia. Sebutan sama juga, Turki. Turk, ejaan dia Turki. Sebab dia malu, ejaan dia, sebutan dia macam ayam Turki. Dia tukar ejaan dia Turki sekarang ni. Dah tukar nama dah. Di Turki juga mendakwa kami ada gua Ashabul Kahfi. Lagi negara mana lagi ustaz? Nasib baik gua Tempurung dekat Perak tu tak istiak. Kami pun ada Ashabul Kahfi. Woi, kalau ada mampu tuan-tuan. Leboh kata orang Perak. Di Turki ada, di Jordan ada. Okey, kita cerita hak Jordan dulu. Atas dia ada masjid. Atas daripada gua, depa buat satu binaan untuk semayang di atas. Masuk dalam gua dia, Allah tuan-tuan oi, dia ada cermin, lubang cermin, kita boleh tengok ada rangka, ada tulang semua dalam tu. Okey, ada tempat-tempat dia dalam tu, lebih kurang separuh daripada dinding bangunan masjid kita ni. Dan kedudukan pintu gua dengan cahaya matahari yang turun, matahari yang naik dan sebagainya sama macam mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bila matahari naik jadi apa, bila matahari turun jadi apa. Dan kita boleh bayangkan keadaan pemuda-pemuda Kahfi, mereka tidur 300 tahun lebih dalam gua tadi. Yang ni sains tak boleh bagi jawapan. Adik-adik sini semua belajar sains ni. Tolong bagi tahu kat ustaz, ilmu sains apa yang tidur 300 tahun? Makan tidak, minum pun tidak, 300 tahun. Mai habaq mai. Sebab hari ni zaman anak-anak pandai. Zaman orang tua-tua ni dia kata bodoh. Dia boleh petikai Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj tak pakai baju angkasawan. Bodoh betul. Bukan bodoh, bahalul tu kan. Hang nak pergi ke angkasa tu, hang kenalah pakai baju angkasawan. Sebab hang tu sawan. Yang naik ke langit tu Nabi. Yang dijemput, dibawa naik ke langit tu Nabi Muhammad. Maklum oi. Kalau dia nak naik ke angkasa, nak naik ke langit, Allah kata kat malaikat Jibril, bagi dia shoot angkasawan tu. Mati tengah jalan gitu. Nabi apa macam tu? Dia mesti ada kelebihan dia. Itulah nama dia mukjizat. Mukjizat ni benda yang menyalahi kebiasaan. Mukjizat ialah perkara yang menyalahi adat, yang Allah bagi pada seseorang Nabi dan Rasul, nak bagi tahu bahawa dia adalah Nabi. Naik ke langit, tak payah pakai roket, tak payah pakai baju angkasawan, naik. Datang orang zaman sekarang ni mengaji sains terlebih, saya tak boleh fikir macam mana Nabi naik ke langit dalam keadaan tak pakai baju oksigen.
Mulut saya ni pecah tuan haji ni, dia terbelah dua-dua belah, pedih. Tu bila bercakap sedelap ni terbelah ni muka ni. Okey, muka saya rosak banyak lah, buat macam mana tuan ni. Okey, dia tak pergi masuk TV kot ni, terbelah ni, nak minum sakit, makan sakit, ambil air sembahyang sakit, macam-macam tak. Okey, adik-adik kena jadi kuat. Ni pun sains tak boleh bagi jawapan apa sakit saya ni. Sudah tuan ni. Darah dah ambil, kulit dah ambil, rambut dah ambil, kuku dah ambil, isi dah ambil, tak tahu sakit apa. Sains tak boleh bagi jawapan. Bukan semua benda boleh bagi sains bagi jawapan. Sains tak boleh bagi jawapan kenapa pemuda kahfi tidur 300 tahun. Tak boleh bagi jawapan. Cuba adik-adik tidur 3 jam, jaga. Tambah-tambah pula tidur dalam kuliah maghrib, lagi jaga. Tak lena Ustaz, Ustaz jaga. Tidur di mana? Dengar khutbah jemaat memanglah. Mana nak lena? Tidur gitu-gitu aja. Kalau tidur pun sat-sat. Tok Bilal tidur. Imam baca khutbah, Tok Bilal tidur. Kita siku dah. Bilal khutbah dah habis dah. Dia terus bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khutbah kedua tak habis lagi. Punya mengigau, tu mengigau. Tapi Ashabul Kahfi tak mengigau. Kita kalau tidur 10 jam lapang. Depa tidur 300 tahun lebih tak lapang. Kita kalau tidur 300 tahun agak-agak misai terbaik mana? 300 tahun tak buang misai, 300 tahun tak buang janggut, 300 tahun tak gunting rambut, agak-agak panjang mana tuan-tuan. Tapi depa tidur 300 tahun macam kemarin punya muka. Sebab tu bila depa bangun, hang tidur berapa lama? Kita tidur berapa lama? Pasal apa? Pasal muka dah lagu tu. Kata tidur apa baru kemarin? Dah tidur malam, dah tidur. Rupanya tuan-tuan, sains tak boleh bagi jawapan. Sebab apa? Sebab itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman yang menjadikan kita yakin, iman yang menjadikan kita percaya. Yang lain tak boleh bagi jawapan. Paling mudah dia tak boleh bagi jawapan tang mana? Tang diri kita. Asal kita ni tuan-tuan daripada tanah. Tang situ kita tak boleh bagi ya. Daripada tanah jadi orang, pelik. Tolong bagi jawapan macam mana tanah jadi orang. Tuan-tuan ambil tanah, bolang balang, agak-agak bila nak jadi orang? Dia kata, Ustaz, yang jadi tanah tu Adam Ustaz. Kita pada air mani Ustaz. Tak apa, hang ambil air mani, hang bolang balang, agak-agak 9 bulan jadi orang tak? Tobatlah hom tak jadi ya. Macam mana daripada air yang terpancar tiba-tiba jadi orang, boleh bercakap, boleh berjalan, boleh menyawa, ada darah, ada jantung, ada tulang, ada mata, ada suara. Macam mana air boleh jadi orang? Tak boleh bagi jawapan. Sebab keupayaan manusia ada had, keupayaan Allah tidak ada batasannya. Daripada ayat yang hina, Allah Ta'ala boleh jadikan kita. Ustaz, kalau ayat tu hina, kita hina tak? Ayat min nutfatin amsyajin nabtalih tu maknanya bukannya air tu najis. Kalau air tu najis, kita pun najis lah. Air yang hina tu maksudnya tak laku. Kalau kita jual, tak laku. Kat depan masjid tu, ayam bandung, air sirap, air boba, satu balang air mani. Agak-agak siapa nak beli? Air boba, air boba, air boba, air boba. Mai orang sebelah, air mani, air mani. Orang terajang orang tak. Tu sepak tak guna lagu tu. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, kisah Al-Kahfi dan Raqim yang duk tulis tu. Sebab itu tuan-tuan tak payah heran, asal jumpa gua ada tulisan. Asal jumpa kubur ada tulisan dekat dinding. Bukan setakat piramid.
Apa-apa bahan bersejarah. Ada tulisan dia. Perak man, lenggong man, semuanya ada. Tak lama lagi Greek man, keruh man, semuanya ada. Dia ada. Allah sebut dalam Quran. Kata Allah, benda tu tak hebat. Tidur 300 tahun lebih tak hebat, kata Allah. Ada lagi yang lebih hebat daripada Ashabul Kahfi. Apa dia? Di sekeliling kamu boleh tengok kehebatan dia. Matahari dah berapa ribu tahun tak pernah terpadam cahaya dia. Lagi hebat daripada Ashabul Kahfi. Cuba tengok matahari, tuan-tuan. Yang sedar hebatnya matahari Pak Maon je. Sang matahari dia yang tuan duk menari kat kelab muda-mudi tu nama dia Pak Maon. Lagi hebat, Allah jadikan langit tak ada tiang, bi ghairi imad, tak ada tiang dan tak runtuh langit. Lagi hebat, Allah jadikan kepada kamu alam semesta ini. Kenapa kamu tak kaji? Kenapa yang kamu duk nampak Ashabul Kahfi saja hebat? Ayat ini Allah menempelak lain. Baik, di dalam ayat 10 ini kita kena faham kenapa begitu penting Ashabul Kahfi di zaman kita sekarang. Sebab ada doa yang mereka sebut dalam ayat 10 Ashabul Kahfi ini, tuan-tuan. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana min amrina rasyada. Jadi tuan-tuan, inilah dua benda yang Nabi suruh kita faham betul-betul daripada intipati 10 surah yang 10 ayat yang terawal dalam surah Al-Kahfi. Apa dia? Terkandung dalam doa ni. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami daripada sisi Engkau, ya Allah, rahmat Engkau, ya Allah. Nombor satu yang kita kena minta sekarang ini ialah rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Nombor dua, kata Allah, wahayyi lana min amrina rasyada, dan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, berikanlah kami kebijaksanaan. Doa ni dekat depa. Tuan-tuan tengok hari ni orang gila-gila macam-macam nak cari konten. Pagi tadi kita dikejutkan, malam tadi kita dikejutkan dengan ada satu orang gila mana tak tahu, dia pergi hina Nabi kita. Dia hina Allah Ta'ala, dia hina Nabi kita, dia hina Islam. Dan dia cabar pula. Siapa-siapa berani mai tikam turis pun tak apa. Oi garang. Tak dan sejam orang mai cari dia, berkicap turis muka. Sos cina ada, semua ada. Itu pandai pula. Janganlah buat, saya minta maaf lah. Yang di luar sana jangan buat lah, saya minta maaf. Tu nasib baik gitu, dia minta mati. Dia minta siapa-siapa berani mai jumpa dia, tikam turis pun tak apa. Amboi. Polis cukup lah. Dia tahu apa pun tak tahu. Dia ni murung ke kat OKU ke, kita pun tak tahu. Selalu dalam kes-kes macam ni, nanti bila pergi mahkamah, tertuduh mempunyai kad OKU, lepas. Dia hina Nabi terang-terang, tuan-tuan. Digunakan perkataan binatang mughalazah untuk disebut pada Nabi kita, pada Allah. Ni adik-adik weh, zaman sekarang ni, dia bukan setakat apa punya Nabi Muhammad ni. Ini lawyer cakap. Bukan orang bodoh, bukan orang mengaji tak habis. Lawyer, tapi lawyer buruk. Dia kata Nabi Muhammad bukanlah contoh yang terbaik sebab meninggalkan Khadijah dan anak-anaknya di Mekah, dan Nabi Muhammad berkhalwat dalam gua Hira. Ini apa punya Nabi ini? Suami tak bertanggungjawab. Yang ni pun tak berkicap lagi. Dia kata Allah zalim sebab memerintahkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Jenis apa ni? Suruh anak dia disembelih.
Anak Nabi Ibrahim disembelih. Dia kata, Tuhan jenis apa ni? Ni hari kalau hampa nak hidup dalam negara kami, serahkan masjid hampa pada kami nak ubah jadi rumah ibadat kami. Dahsyat tuan-tuan. Dibunuhnya orang-orang Islam. Kalau tidak ada rahmat daripada Allah, perlindungan daripada Allah, apa akan jadi pada kita? Syukur kita duduk di Malaysia gitu tuan-tuan. Tu pun kita nak bergaduh lagi sama-sama kita. Nak berpecah belah lagi sama-sama kita. Hak di tempat lain tu nak guna nama Islam pun tak boleh. Ada yang kena dua nama, satu nama Islam, satu nama bangsa dia. Nama dalam bahasa kita Husain bin Muhammad. Mai bahasa depa wang kadi pakracut berembarang. Kita nak sebut susah. Tak boleh buh nama Islam. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak jaga dan kita tak minta rahmat daripada Allah, apa akan jadi ini tuan-tuan? Ada yang dipaksa makan babi. Ada yang hidup dipaksa murtad untuk hidup. Maka nak selamatkan kita, baca betul-betul surah Al-Kahfi, minta petunjuk daripada Allah. Kita bimbang tuan-tuan, kalau benda tu jadi pada kita, apa akan jadi kalau hidup macam itu? Di tempat kita ada masjid, jom kita main semayang. Tempat kita ada surau, jom hidupkan surau. Tempat kita ada Islam, jom pertahankan Islam, tegakkan Islam. Yang boleh tolong kita ni, sayang tuan-tuan, dah tempat yang baik, negeri yang baik, tanah yang baik, masyarakat kita pula berpecah belah. Tak pernah nyaman. Ya, orang politik bergaduh cara politik. Yang ustaz-ustaz pula bergaduh masalah pegangan. Sampai bila kita nak jadi aman tuan-tuan? Ya, orang politik ini daripada dulu, sejak merdeka sampai hari ni, tak habis-habis bergaduh. Mereka ni tak jemu tuan-tuan. Tak jemu hampa duk bergaduh. Dan kalau mereka sama-sama mereka bergaduh, tak apa, mereka aja hak bawah bergaduh sekali. Hak tukang pasang bendera bergaduh, hak pemesyuarat bergaduh, hak tukang kempen bergaduh, anak beranak bergaduh, menantu dengan mentua bergaduh pasal politik. Tak pencen-pencen lagi pun. Cikgu pencen, orang polis pencen, orang politik tak nak pencen. Akhirnya kita bergaduh daripada mula beranak sampai kita mati. Tengah telkin tu pun politik. Mati pun politik. Siapa mayat siapa tu? Ni Haji Dolah mati. Elok. Itu hilang seorang pengundi depa. Bagus dia tuan-tuan. Hilang seorang pengundi depa. Mai nak dengar ceramah pun. Siapa mai malam ni? Ustaz Kazim. Oh, dia ni belah mana betul-betul ya? Pai nak dengar ceramah pun boleh tanya belah mana. Saya jawab, boleh belah. Dia boleh tanya kita, ustaz belah mana ustaz? Saya jawab, boleh belah. Ada hak berani tanya, dia telefon kita, ustaz boleh main ceramah tak? Boleh, insya-Allah, kena tarikh saya main. Dan nak tanya sikit, jatuh kuasa masjid tanya, ustaz parti apa? Parti Tapawai. Sampai nak dengar ceramah pun tanya, hang belah mana? Apalah. Itu satu kisah. Yang kisah kedua pula pasal aliran pemahaman agama. Hang mazhab apa? Hang mazhab apa? Hang mazhab apa? Mazhab Melaka. Sebut mazhab pun tak betul, duk mazhab. Hak tu pun satu hairat. Saya tak boleh terima tuan-tuan, ada satu ustaz ceramah, kita kalau berjalan tidak boleh tunduk-tunduk, Nabi enggak buat itu. Kan orang Melayu kita bila kita nak lalu itu kita tunduk badan kan, tunduk minta tumpah lalu pak cik, enggak boleh. Sudah. Nabi enggak buat itu. Sudah entah. Lagi aku terajam ustaz ni lagi kot. Sampai nak lalu tu, nak tumpang lalu tak boleh. Nabi enggak tunduk-tunduk, tegak saja.
cumi itu apa itu cumi itu? Enggak, Nabi enggak buat itu. Bid'ah itu. Bid'ah pula dah. Macam ni tak boleh cumi. Tak boleh tunduk je. Oh, susahnya tuan-tuan. Oh. Tengok-tengok dia minum air pakai straw. Enggak boleh straw. Oh, sudah tuan-tuan. Semuanya tak boleh ni. Kalau nak kira hak tak Nabi tak buat, bersepah hak benda Nabi tak buat. Sebab tu dalam agama kita ada hukum harus. Yang sunnahnya itu kok Nabi buat. Yang wajib tu perintah wajib. Yang haram yang Nabi larang, agama larang. Yang makruh hak Nabi sebut. Yang harus tu, yang tak bercanggah, itulah harus. Nabi pun tak pakai baju rimau. Harus. Nabi Muhammad pun tuan-tuan tak buat mimbar macam ni. Nabi Muhammad hanya buat mimbar 3 anak tangga. Dia bukannya ada macam tu. Enggak boleh. Oh sudah tuan-tuan. Buang yang ni buat tangga 3. Nabi buat tangga 3. Anak tangga dia sendiri. Ni. Dia tak pernah tengok gambarnya mimbar tu sama tinggi dengan siling. Lagi tinggi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi masjid di Syria tu dia bapak tinggi gila. Bapak. Orang Perak kalau sebut bapak ni kira hebat. Mana dia sebut mak? Mak tinggi mana? Tuan-tuan. Dia bapak. Sampai jadi bergaduh. Bersalam enggak boleh. Berdoa Allah, Allah, zikir Allah, Allah enggak boleh. Aduh, akhirnya kita berpecah belah. Kamu zikir apa? Allah, Allah, Allah. Oh, enggak boleh. Habis itu yang boleh apa? Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Yang aku zikir bukannya Messi. Yang aku zikir itu Allah. Sebutlah nama Allah. La ilaha illallah. Bergaduh lagi tuan-tuan. Sampai bila kita nak bergaduh ni tuan-tuan? Sebab itu kita minta rahmat daripada Allah supaya umat Islam tidak berpecah belah. Umat Islam tidak bergaduh. Umat Islam adalah rahmat Allah. Yang ketiga, apa dia rahmat? Supaya Allah tak turunkan balak pada kita. Di akhir zaman banyaknya musibah berlaku. Duduk di pantai nama tsunami, duduk di gunung namanya gunung berapi, duduk di tanah namanya tanah runtuh, duduk di tengah tu jadi banjir, duduk tepi bukit jadi kepala air turun. Apa lagi tuan-tuan hari ini? Bersin. Hari ini bersin pun takut. Dulu bersin alhamdulillah. Hashim, alhamdulillah. Sekarang cuba bersin. Hashim, bla 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 bla. Nampak tuan-tuan? Tak ada alhamdulillah, bla 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 bla. Biar betul kau. Bersin tu nikmat. Dia buang penyakit. Sebab tu kita sebut alhamdulillah. Hari ni bersin dalam face mask. Hashim, kehak pun ada. Apa ni? Yarhamkallah, yahdikumullah. Batuk sejak zaman dulu batuk. Sekarang cuba tuan-tuan batuk. Tengah-tengah semayang batuk. Orang sebelah dia rasa apa? Dah tahu batuk datang buat apa? Haram jedak tunggu. Dalam semayang duk maki. Biasalah orang balik haji, balik umrah kan batuk. Kita kalau buat haji tu di Mina batuk, di Arafah batuk. Biasa itu. Sekarang batuk jadi luar biasa. Abang-abang yang pergi haji tak ingat duduk di Mina tu batuk habuk lagu macam-macam, panas gila duduk situ sampai ubat batuk di hospital tu mau habis di klinik tu. Saya bila batuk di Mina tu, kita pun beratur jugalah nak ambil ubat batuk. Dah habis ustaz buat batuk, dah habis. Punya ramai batuk. Duduk dalam kemah tu. Sampai macam-macam bunyi. Jenis tu. Jenis kahak banyak. Jenis hak paling teruk bunyi halus di belakang. Sudah.
Yang ni pasal apa pula ni? Dia bunyi halus. Tapi tak ada penyakit pun. Sekarang cuba tengok, batuk jadi susah. Minta rahmat pada Allah, Allah pelihara kita. Jangan mari balik menatang Covid ni. Duk ganggu ekonomi kita, ganggu ibadat kita, ganggu semayang kita. Hanya dengan rahmat Allah boleh tolong kita. Yang keempat, rahmat daripada Allah apa dia? Mudah-mudahan Allah bagi rezeki pada kita. Sebab di zaman akhir-akhir ini rezeki akan makin berkurang. Telur pun tak ada. Tinggal telur kita. Sudah dia tulis kat papan kedai, papan kenyataan. Telur ayam dah habis, tinggal telur toke je lagi. Astagfirullahalazim. Orang pakai dah tengok toke kedai tu. Oi. Sampai jadi susah sekarang ni. Ayam jadi payah, telur jadi payah. Orang Perak kalau dia marah, satu-satu perkataan tu dia bagi teran sebut. Dulu sebut roti telur satu lembut ya, maksudnya masa tu telur tengah banyak. Tapi kalau sekarang telur jadi mahal, roti telur tu nampak tu. Tu dia marah tu. Serupalah kita ni. Kalau sebut babi tu, kalau sebut lembut tak best. Babi sungguh tak best tak. Dia kena sebut babi. Nampak baru terang. Dia kena deram dalam sikit ni. Zaman nanti kata Nabi akan jadi ujian macam itu. Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Ni hak nombor 5 ni kata Allah akan diuji dengan krisis makanan. Manusia akan diuji dengan krisis makanan. Buah-buahan tak ada, makanan tak ada. Hanya dengan rahmat Allah boleh bagi kita selesai masalah ni. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, Islam mengajar kita macam-macam, tapi sayang orang tak mau ikut ajaran Islam. Akhirnya kita menempah susah pada kita sendiri. Yang kedua, wahayyi lana min amrina rasyada. Apa yang kita kena minta saat ini? Ya Allah, bagilah kami cerdik ya Allah. Bagilah kami rasyada, cerdik, bijak, dididik, rasyada. Ini nama apa? Abdul Bah. Pandai, bijak, cerdik. Lagi? Cuba cari. Dia tak sama. Dia tak sama. Oh, dia tu pandai oh. Pandai, belum tentu cerdik. Oh, dia tu cerdik oh. Dia cerdik tapi belum tentu boleh baca buku. Berapa ramai orang yang pandai baca buku tapi tak cerdik. Berapa banyak pula orang yang cerdik tapi tak bijak. Sebab itu perkataan cerdik, perkataan pandai, perkataan bijak lain tuan-tuan. Alim lain. Alim lain, hakim lain, arif lain. Ni bahasa Arab. Yang arif bahasa Arab. Tuan hakim bahasa Arab. Yang alim bahasa Arab. Itu pun saja dah bawa makna yang lain. Alim, arif, hakim. Allah sebut dalam ayat ini rasyada, rasyid lagi lain. Maka di akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena jadi rasyid. Adik-adik bukan setakat pandai, bukan setakat bijak, bukan setakat cerdik. Adik-adik kena jadi orang yang rasyid, yang terpimpin, yang bijak dalam menilai sesuatu. Sebab itu awal-awal ayat yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dia suruh kita baca buku. Membaca ni perintah Allah tau. Masalah dia hari ni kita baca apa? Membaca ni perintah Allah. Ada tak sudut bacaan di rumah kita? Yang ada sudut main game.
Siap beli kursi game lagi. Untuk bacaan? Adik Abdullah Ba jawab, ada. Kena baca. Membaca tu perintah Allah. Bacalah. Allah suruh baca. Satu, baca buku. Dua, baca apa? Bijak. Bijak ni nama dia baca. Orang tua-tua selalu guna perkataan baca. Pergi kedai Cina, hari raya orang lain tutup, dia buka kedai panjang macam ni, orang beratok. Kita pun kata kat dia, amboi tokek hang, punya ramai beli kedai hang, untunglah hang. Kedai lain semua tutup, hang buka raya-raya pun hang buka, untunglah hang. Kita mesti baca mah. Kita kalau meniaga taklah baca, taklah untungnya, kita mesti baca mah. Hang baca buku apa? Inilah nama dia baca. Amboi Leman, time aku makan lah, hang datang pun pandai pula hang. Aku dah baca lah, nampak, dah baca lah. Cuba tuan-tuan tengok orang main badminton ni, pengulas sukan, Lee Jinzia ke belakang, gagal diambil oleh Anthony Sisuka Ginting. Nampaknya Anthony Sisuka Ginting gagal membaca hantaran Lee Jinzia. Gagal membaca. Waktu shuttle tu naik A, B, C, D, E, F kan. Sebab tu kalau adik-adik nak berjaya, adik-adik kena membaca. Sekarang pukul berapa? 9.10. 9.10. Isyak masuk pukul berapa? 8.54. Dah lebih dah. Bila nak berhenti Ustaz? Taklah baca banyak Ustaz, nampak? Kita kena baca. Nak jadi orang hebat, kita kena baca. Macam mana orang tahu? Kita kena tahu orang tu nak dengar ke tak dengar lagi ceramah kita. Kita kena tahu. Sebab tu saya berceramah 30 tahun. Kalau saya tak membaca, umur ceramah saya pendek. Saya duduk atas kerusi, kaki lunjuk, kaki duduk tergantung macam ni, memang sedap lah. Sofa elok pula jati. Tuan-tuan kena duduk bersila, lenguh lutut. Kena kau nak duduk depan, nak lunjuk depan ustaz, aku hajak pula duduk begitu. Sebab tu kalau nak jadi penceramah yang hebat, kena baca. Ceramah pendek-pendek sudah. Sebab yang datang ni sakit kau, sakit jantung, yang nak terkentut, yang nak berak, semua dah. Yang nak terkencing, yang kencing manis, kencing tawak, kena kencing, banyak. Ni nama dia membaca. Jom adik-adik kena jadi cerdik zaman sekarang ni. Seorang bapa kena pandai membaca. Anak dia ni jadi apa? Kenapa balik tengah-tengah malam? Pak siapa mata merah? Pak siapa bila cakap dengan aku duk tunduk aja? Pak siapa duk cakap lagu tu dengan aku duk gabuh hidung? Pak siapa? Dia ni influenza kah? Bapak kena baca lah. Anak ni balik pukul 1 malam, pak siapa? Duk atas kerusi tunggu anak dia balik. Ayah tak tidur lagi kah? Aku menunggu kau Sazali. Oh sudah. Sazali dengan bapak dia lambat baca. Dah tua bangka baru nak baca. Kenapa kau rosakkan anak saudara Pak Long? Oh ya Allah. Kenapa kau rosakkan anak Pak Long kau Sazali? Bapa yang bersalah. Oh sudah tuan-tuan. Kenapa kita lambat membaca? Anak punya perangai, dia penipu ke, dia pembohong ke, kita boleh baca. Tu imam nak jadi imam, baca masalah makmum. Allahu Akbar. Baca. Dia tengok makmum ramai, aircon tak sejuk, kipas tak ada, panas hangat. Nak tak nak sudah. Jangan dia baca pula, malam ni ramai ni, masa ni tunjuk teras cantiknya, tabarakallah, sudah tuan-tuan. 2 muka surat dia belasah turis, makmum peluh ke bawah ni. Ini taklah bacanya. Kena baca tuan-tuan. Bisnes adik-adik kena baca. Macam mana nak jadikan bisnes jadi hebat?
Akak-akak kena baca. Macam mana nak bagi suami suka. Abang-abang kena baca apa yang isteri benci. Dan kita kena baca apa yang kita baca. Jangan bila kita baca turis masuk dalam otak. Bila baca turis masuk dalam hati. Allah kata fatabayyanu. Siasat. Zaman sekarang adik-adik kena siasat. Jangan tak siasat. Kalau tidak kita jadi rosak. Masalah kita sekarang, kita tak siasat, kita tak baca. Orang suruh ambil, kita ambil. Orang suruh tadah, kita tadah. Kita tak baca. Benda apa ni? Aku ni sakit apa ni? Apa yang apa buat ni? Kena baca, tuan. Allah sebut dalam Quran, Rasyada. Jadi cerdik. Jadi kesimpulan yang terakhir ni, tuan-tuan. Apa yang kita dapat maklumat daripada benda ni? Baca dulu. Betul ya? Siasat dulu. Betul ya? Tahun 2016 sedang saya ceramah, saya diserang sakit jantung. 5 minit saya ceramah, dada saya sakit, saya berhenti, saya lari dekat kereta, tolong bawa aku pergi hospital, aku sakit jantung. Pukul 10.30 keluar dalam Facebook Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. 2016, 6 tahun dulu. Kalau ikut Facebook, tuan-tuan, lama dah saya mati. Ni hak datang ni zombie. Jangan siasat dulu. Tambah-tambah hari ni, tuan-tuan, muka saya ni orang boleh ubah jadi perempuan. Boleh? Muka tu imam orang boleh ubah jadi muda. Muka akak orang ubah jadi lagi laki-laki. Dia boleh ubah. Siasat. Jangan terperdaya, tuan-tuan. Zaman ni nak Allah sebut dalam Quran ni. Orang mati pun boleh menyanyi balik. Tu tuan tengok sekarang orang duk buat lagu P. Ramlee tu. Suara P. Ramlee duk main gitar. Tiada menggami zaman perkusolan. P. Ramlee menyanyi lagu Tiara. Sudah, tuan-tuan. Dia boleh buat. Dan dia boleh ambil gambar ayah kita yang dah mati 40 tahun dulu. Ayah tu tersenyum. Mak, ayah hidup. Ni zaman Dajjal ni, tuan-tuan. Walaupun Dajjal tu tak mari, zaman dia, budaya dia, style dia dah sampai. Dia boleh ubah mimik muka, gaya muka, pakaian kita, dia boleh buat. Di belakang saya ni dia bubuh layar hijau, dia bubuh skrin, green screen. Dia boleh ubah macam-macam. Seolah-olah saya ceramah dalam hutan, seolah-olah saya berceramah di bulan, seolah-olah saya duduk di rumah. Mereka boleh buat, tuan-tuan. Nama dia teknologi. Maka adik-adik, kalau mereka bawa propaganda mereka, adik-adik ni mahir dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, tunjukkan bahawa yang hampa buat itu ialah bohong. Photoshop belaka, Photoshop belaka, jangan duk percaya. Ini semua Photoshop belaka, jangan percaya ni. Ini superimpose, double impose. Jangan percaya. Sebab hari ni, tuan-tuan, nak menghidupkan seseorang, menjatuhkan seseorang, menaikkan seseorang, semuanya hanya di hujung jari sahaja. Jadilah orang yang baca, jadilah orang yang rasyada. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid. Terima kasih kepada yang hadir. Tahniah kepada anak-anak. InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Perangkat kita mengucapkan terima kasih.